Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farududhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul 'aliyyil 'azim. Wa qala jalla thana'uhu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Sadaqallahul 'aliyyil 'azim. Wa qala habibuna wa karimuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulih. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini Allah telah memberikan sedikit kebebasan pada kita, bebas PKPB. Ini pun satu kebebasan, satu nikmat. An-ni'mati qadrun ni'mati ba'da zawaliha. Nilai satu nikmat tu bila kita faham, bila kita hilang nikmat tersebut. Selama ni mungkin kita kurang faham tentang bebasnya kita bergerak sana sini. Bila berlaku sikit PKPB, PKPD, PKP semua, barulah kita faham kata selama ni ini pun satu nikmat rupanya. Kan? Ini pun satu nikmat. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala. Baik, pada hari ini tuan-tuan, kita nak sambung sedikit muzakarah kita dengan satu tajuk yang penting. Dalam berjalan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memerlukan kepada perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ini dianggap sebagai langkah pertama, step yang pertama kita nak berjalan menuju kepada Allah. Mana-mana kitab tasawuf, kalau kita tengok perbincangannya, pertama bila nak jalan, nak cerita pasal nak dekatkan diri kepada Allah, maka tajuk ini akan diperbincangkan. Kitab yang kita gunakan Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala ni, maka kalau kita lihat susunan dia, maka kitab ini tak ubah adalah sebuah kitab hadis yang disusun dengan kitab tasawuf yang disusun dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalinan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nak membuktikan tasawuf ni bukan sembrono, bukan disusun oleh para ulama, tetapi ianya adalah hasil daripada Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah taala memulakan bicara tentang babul ikhlas dan kemudian ihdarun niyah, bab tentang ikhlas dan bab tentang menghadirkan niat. Selama ni perbincangan tentang perkara tu telah pun kita bincang dengan panjang lebar berjela-jela. Kita dah tengok sikit sebanyak macam mana nak datangkan ikhlas ni, bentuk-bentuk keikhlasan, apa yang ikhlas boleh lakukan,
Bila kita lakukan sesuatu amalan dengan ikhlas, betapa besar dan kesannya amalan tersebut terhadap kehidupan kita di dunia ni. Dia bukan amalan ni bagi kesan di akhirat lepas mati ya. Tak, dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan kesannya. Kita tengok kisah yang terakhir pada hari itu, pada beberapa bulan yang lalu, kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dengan amalan mereka, mereka minta Allah bebaskan daripada kesusahan yang mereka hadapi, Allah bebaskan. Kesusahan dunia yang mereka hadapi, Allah bebaskan. Kita dah tengok betapa besarnya amalan ikhlas. Jadi amalan-amalan yang soleh kita lakukan ni bukan untuk akhirat. Jangan kita silap faham. Kesannya bukan untuk akhirat semata-mata. Di dunia lagi, amalan-amalan ini mampu membahagiakan kita. Sebaliknya, amalan-amalan dosa dan maksiat ni di dunia lagi akan membencanakan kehidupan kita. Jadi tak tentu hala. Contoh je dalam hadis Nabi yang kita sempat tengok pada hari itu, dosa orang yang uququl walidain, yang menderhaka ibu bapa, Allah balas di dunia lagi. Allah balas di dunia lagi. Banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang cerita tentang kesan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan taleh. Taleh lawan pada soleh. Koleh geng. Kan? Amalan-amalan yang tak soleh. Baik. Tuan-tuan, hari ini kita bicara tentang babut taubah. Taubah. Kita cerita tentang taubat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa satu tajuk iaitu berkenaan dengan taubat. Apa hukum taubat? Kalau kita nyatakan sebenarnya taubat ni apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan taubat? Maka Allamah Ibnu Allan rahimahullah ta'ala dalam Dalil Falihin mengatakan at-taib ila Allah huwa ar-raji' min syai' ila syai'. Segi bahasanya taubat ni makna dia adalah orang yang kembali daripada satu perkara kepada satu perkara. Yang ni asal dari segi bahasa. Hukum dia apa? Hukum taubat ni wajibatun ala min kulli dhanbin. Hukum taubat ni adalah wajib. Saat ketika kita melakukan apa saja dosa, wajib kita bertaubat. Dosa kecil-kecil takkan nak taubat kot. Tunggu besar sekali kita himpun lah. Tak boleh kira lagu tu. Min kulli dhanbin, daripada semua dosa. Takkan dosa tengok orang ke apa, tengok aurat sikit ke, tengok dosa kecil-kecil ni, yang ni pun nak kena taubat ke? Ya, kena taubat. Hadis tentang perkara tu kita akan sebut. Baginda Nabi melazimi taubat. Amalan harian Nabi bertaubat. Jadi kita kena bertaubat. Hukum bertaubat daripada melakukan dosa adalah wajib. Baik, kalau kita tanya macam ni, siapa yang tak buat dosa tiap-tiap hari? Tak, saya nak kena dosa, nak kena taubat tiap-tiap hari ya. Tak, kalau kita tak buat dosa tiap-tiap hari, tak payah taubat lah. Siapa yang boleh mengakulah dengan berani kata saya tak buat dosa tiap-tiap hari? Yang kata tak buat dosa tu lah kadang-kadang kritikal punya keadaan duk dah. Kan? Dia kata ke orang, dia kata saya kata benda yang benar. Kan? Dia tengok benda yang salah, dia kata yang ni manusia, tak boleh nak buat lagu mana. Dia tengok benda yang haram, dia kata memang nature Allah ciptakan manusia macam tu. Macam-macam alasan kita bagi kadang-kadang. Jadi kalau kita tengok pusing kok sana, pusing kok sini, hukum taubat tu memang wajib untuk kita ni. Untuk kita sebagai manusia ni tak terlepas daripada dosa. Yang melakukan dosa ni manusia dan jin. Malaikat tak berdosa. Macam mana tuan-tuan? Malaikat berdosa. Oh, tak adil lah kan? Mereka tak dosa. Macam mana? Kalau orang tanya lah kan, malaikat tak berdosa. Kenapa mereka tak berdosa? Apa kita nak jawab? Pasal mereka tak buat salah, nak berdosa lagu mana? Para malaikat, Allah cerita sifat mereka ni, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat ni la ya'sunallah, tidak pernah memaksiati Allah Ta'ala, ma amarahum, pada apa yang Allah perintahkan mereka.
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Sifat malaikat ni taat, lawan pada malaikat ni isyan. Sifat setan ni pula kan ingkar, kira melawan. Parti pembangkang nombor 1 zaman dulu kan. Kira bangkang, tapi dia tak bangkang lah keras-keras kan dengan Allah Ta'ala Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Dia tahu Allah tu maha mengetahui, maha hebat, tapi bangkang dia dengan cara-cara lembut. Pun ada kan hari ni kan, dia bangkang tapi cara dia lembut, lemah lembut, tapi tetap tak terima, lawan tetap lawan. Kan ada geng lagu tu kan. Allah ciptakan satu makhluk taat, Allah ciptakan satu makhluk maksiat, kira ingkar perintah Allah. Dia syaitan ni, dia bukan takat maksiat, dia punya fikir, dia punya usaha, dia punya ketekunan, dia punya kecerdikan, dia punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dia gunakan siang, malam, pagi, petang, tanpa MC, tanpa cuti untuk ajak orang buat maksiat. Bukan takat dia buat maksiat, dia guna segala kreativiti yang dia ada tu untuk nak pelingkup orang buat maksiat. Tengah-tengah itulah Allah cipta makhluk yang nama dia manusia. Sebelah lagi dengan kita mukallaf jin. Kita ni pula diciptakan antara dua. Kita ni boleh jadi lebih tinggi daripada malaikat, lebih teruk, lebih bawah daripada binatang ternakan. Allah pernah sebut tentang manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Dan Allah pernah sebut pasal manusia pula, ulaika kal an'ami bal hum adall, depa ni kal an'am, macam binatang ternak, macam lembu kerbau. Bal hum adall, bukan takat tu ya, bahkan Allah kata dak, bukan tara tu, bal hum adall, bahkan depa lagi teruk pada tu. Siapa depa tu? Kita lah. Allah pernah sebut kita ni lebih tinggi daripada malaikat, Allah muliakan. Dan Allah pernah sebut juga kita ni boleh jadi lagi teruk pada lembu dan juga segala binatang yang binatang ternakan. Lembu berak tepi jalan kira lagi bagus pada kita. Takkan lagu tu kot kan, bunyi dia macam tu lah kan. Macam tu lah Allah sebut lagi teruk. Mereka ni ada akal sikit je, tapi ada perkara-perkara yang manusia buat lagi tak ada akal. Lagi teruk pada mereka. Sebab tu Allah sebut kal an'am. Bila kita mentaati perintah Allah, kita boleh jadi lagi tinggi pada malaikat. Pasal apa noh? Malaikat dicipta pada nur, daripada nur, tak pernah maksiati Allah Ta'ala. Macam mana kita ni pula boleh naik lebih tinggi pada mereka? Sebab hidup kita ni penuh dengan cabaran. Kita manusia ni, kita diberikan akal, malaikat diberikan akal. Kita diberikan nafsu, malaikat tak diberikan nafsu. Binatang diberikan nafsu, tak diberikan akal. Ada lah sikit kan. Tuan-tuan, kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita mulia pasal ada nafsu, dan kita boleh hadapi nafsu ni, mentaati perintah Allah. Allah cipta untuk kita syurga dan neraka. Sebab nafsu ni lah syaitan pun lingkup 6 jahanam. Syaitan lingkup pasal apa? Nafsu. Nak kata syaitan ni tak erti nak ibadat ke? Silap mah. Dia ni cukup banyak ibadat, tak ada tempat di atas muka bumi ni yang dia tak pernah ibadat, tapi tewas dengan kesombongan nafsu yang ada pada diri dia, keegoan yang ada pada diri dia. Hebat rasa dengan ibadat yang dia lakukan, hebat dengan ciptaan dia,
hebat, rasa agung dengan dia ni diciptakan oleh Allah daripada percikan api berbanding manusia yang diciptakan daripada tanah yang busuk. Sombong dia hasil daripada mana? Nafsu. Jadi manusia bila mampu menundukkan nafsu ni, taat pada perintah Allah, kita lagi hebat pada para malaikat. Tapi bukan cerita mudahlah nak tundukkan nafsu. Jenuh bersilat, bertaekwondo. Nafsu ni adalah penipu yang munafik. Dia duduk dalam diri. Syaitan dia duduk tang luar. Dia nanti lambai-lambai. Dunia dia duduk luar. Dia lambai lah, kan? Kita tak ada duit. Lepas tu dia bubuh kat depan tu. Promosi harga lantai, runtuh habis lantai pun. Duit tak ada, tapi nafsu kata beli pilah, pinjam pilah, apa salahnya? Lepas ni tak ada promosi pun, beli secara borong, brus gigi sampai 20 batang, nak buat apa tak tahu. Brus habis dalam rumah. Terpukau dengan dunia, tak perlu apa, masa tu perlu apa? Tak ada guna brus gigi, dia mati dah. Dunia cerita dia lagu tu. Almari 2 dah tak sendat, tapi rasa macam tak ada baju nak pakai. Dia sebab apa? Dia lintah mai tanpa serika. Fikir Allah, selama ni duk kena serika penat, tanpa serika apa salahnya? Kan? Kita ni beli pun Nabi kan suruh pakai yang cantik-cantik. Dia mana lagu tu, kan? Kita pun nak berhias, bukan nak buat apa, nak ibadat juga. Dia main macam tu. Yang tu lah dahsyat. Yang tu daripada mana? Nafsu. Dunia pujuk dari luar. Syaitan ni pun dia duduk di luar, dia hasud. Tapi yang dalam ni, nama dia nafsu. Nafsu ni cukup hebat. Bila kita berjaya menundukkan dia taat perintah Allah, maka kita masuk syurga. Perkataan yang sangat masyhur Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kata apa? Nak masuk syurga senang ya. Satu kaki kita pijak nafsu, satu kaki kita masuk syurga. Amboi, senang lah bunyi no. Nak pijak tu jenuh terjijak kita ni. Kan? Nafsu dia ada pelbagai cara untuk menipu kita. Dan Allah pun beritahu dalam Quran, nafsu kita ni tak dapat ditunaikan kehendak dia. Dunia bukan tempat dia. Nafsu kita ni tempat untuk tunaikan segala kehendak dia adalah akhirat. Sebab tu Allah sebut ma tashtahi anfusuhum. Di syurga nanti Allah akan bagikan apa saja yang dikehendaki, yang diinginkan oleh anfusuhum, oleh nafsu kamu, diri kamu. Apa yang nafsu nak, tempat dia bukan dunia tapi di akhirat. Jadi tuan-tuan, nafsu adalah punca manusia melakukan dosa. Bila kita ni adalah pendosa, memang tak sedap bunyi kalau kita kata kita pendosa. Kalau satu orang kata, "Oi, hang pendosa?" Amboi, cakap mulut hang sedapnya, kan? Kata ke orang lagu tu. Tapi hakikatnya kita boleh tak menafikan bahawa kita bukan pendosa? Kita tak melakukan dosa. Hakikat yang sebenar. Tapi bukanlah lesen untuk nak pergi kata ke orang, "Oi, pendosa, oi." Panggil orang, kan? "Assalamualaikum, pendosa." Boy, bukanlah lesen. Tapi hakikatnya kita ni hari-hari melakukan dosa. Sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang. Sama ada kita mengaku ataupun kita tak mengaku. Tapi sebenarnya kita ni manusia yang kerdil. Kita ni manusia yang lemah, yang selalu melakukan dosa. Karena tu hukum melakukan taubat kepada Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut, kita ni wajib bertaubat hari-hari. Istighfar ni kena ada kat lidah kita hari-hari. Bukanlah kata 24 jam, tapi hari-hari kita kena taubat pada Allah. Kalau kita tanya bila kita nak taubat, bila kita nak taubat, hari-hari kita kena bertaubat. Sebab taubat daripada setiap dosa, hukum dia adalah wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqil adam bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin.
Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jikalau adalah dosa dan maksiat itu di antara hamba dengan Allah Ta'ala, tidak ada kaitan dengan hak manusia, maka baginya 3 syarat. Kalau dosa antara kita dengan Allah, maka ada 3 syarat taubat. Kalau dosa kita ada kaitan dengan manusia, maka akan ditambah 1 lagi syarat taubat dia. Contoh dosa kita dengan Allah, kita melihat perkara yang salah. Contoh dosa kita dengan Allah, kita terlintah dalam hati kita keburukan kepada orang lain, dalam hati kita hasad, dengki dan sebagainya, pun kita kena bertaubat. Ini kita dengan Allah Ta'ala, maka kita tak perlu minta maaf pada orang tu, kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini antara contoh-contoh dosa kita dengan Allah. Baik, apa syarat dia yang pertama? Syarat yang pertama kata para ulama, sebelum tu kita tengok apa nama dia tadi kita sebut, makna taubat tu dulu tadi. Sebelum kita sebut syarat, kita tengok apa makna taubat. Di antara makna taubat yang dinyatakan oleh para ulama, Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin menyebut, raji'un min al-awsafil madhmumati ila al-awsafil mahmudah. Antara makna taubat adalah kita kembali daripada perangai, daripada sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang terpuji. Ini taubat. Ni duk kata taubat tapi perangai tak berubah-berubah. Yang tu bukan taubat, yang tu taubat. Kan? Yang tu taubat. Mulut kata tobat aku tak mau kata kat orang dah, lepas tu kata lagi. Kan? Nak buat lagu mana? Ujian. Yang tu gamak Piramli. Kan? Di sisi Allah Ta'ala tak boleh duk sebut ujian. Memanglah ujian, tapi kita kena bertaubat dan kita kena usaha untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Sebab disebut raji', kembali daripada perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang terpuji. Baik. Kata Allamah Ibnu Allan lagi, raji' amma nahallahu anhu ila amrihi wa an ma'siyatihi ila ta'atihi wa amma yakrahuhu ila ma yardahu. Baik. Taubat itu adalah kita kembali daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala kepada perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Satu orang yang bertaubat, dia kembali daripada buat benda yang Allah Ta'ala larang kepada melakukan perkara yang Allah suruh. Benda yang Allah larang dia tinggal. Bukan dia kata tak, benda ni memanglah mengumpat tu tak boleh, tapi nak buat macam mana? Yang tu tak boleh, yang tu tak boleh jadi lesen. Dia rajak, dia kembali kepada Allah, cuba tinggal. Memanglah kita kata bukan benda mudah. Nak meninggalkan satu dosa yang telah melazimi diri kita bukan satu benda mudah. Dia bukan macam mana tongkat sakti, ketuk-ketuk terus jadi wali. Kan? Hari ni kira taubat menangis-menangis, esok terus tak buat dah. Tak, kita akan hadapi ujian demi ujian, ujian demi ujian untuk nak tinggalkan dosa tersebut. Tetapi orang yang bertaubat ni, dia akan berusaha untuk kembali meninggalkan benda yang Allah larang kepada benda yang Allah suruh. Pasal apa buat lagu ni? Dah Allah suruh. Lah hang patutkan maafkan dia. Aku rasa tak patutlah. Dia orang macam ni yang tak boleh maafkan dia. 7 keturunan pesan kat cucu hang pun jangan maafkan dia. Kan? Nanti ada kaki lagu tu kan. Dia orang manusia macam ni. Dia ni bukan manusia. Yang ni tak tahulah makhluk apa aku nak sebut. Kita kata dah aku maafkan dia. Pasal apa nak maafkan dia? Aku nak tanya kat hang. Allah suruh aku maaf. Kenapa buat lagu ni? Allah suruh. Oh, hebat tuan-tuan. Dapat melakukan sesuatu, kenapa? Kerana Allah suruh. Pasal apa? Allah suruh buat lagu ni. Walaupun ada tekanan daripada nafsu. Nafsu kita terluka dengan orang tu kata kat kita benda yang kasar, tapi kita tekan dia, kita maafkan dia. Kenapa? Kerana Allah suruh. Oh, hebat tuan-tuan. Hebat. Ini adalah taubat. Kata Syekh lagi rahimallahu taala, wa an ma'siyatihi ila ta'atihi. Kembali daripada melakukan maksiat kepada melakukan ketaatan kepada Allah Taala.
Daripada duk buat dosa kepada mentaati perintah Allah. Tinggalkan dosa dan mentaati perintah Allah Ta'ala. Ikut apa yang Allah suruh. Amma yakrahuhu ila ma yardahu. Daripada melakukan benda yang Allah tak suka. Hidup dia kira duk buat benda yang Allah tak suka, janji kita suka. Tak, saya macam ni lah. Saya ikut kata hati. Hati hang kalau wali tak apalah. Hati hang berkati-kati punya dosa duk buat, dia kata ikut kata hati. Saya macam ni lah. Saya hati kata nak kata, saya kata kat orang. Hati kata jangan kata, saya tak kata kat orang. Tak boleh, tak kira lagu tu. Saya jujur. Saya nak kata depan-depan. Pasal apa? Hati saya suruh kata. Yang tu salah. Garis panduan yang diletakkan di sini, amma yakrahuhu ila ma yardahu. Kita meninggalkan, balik kepada Allah daripada duk buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Pasal apa hang tinggal ni? Allah tak suka. Hang patut kata kat dia 2-3 patah, baru dia tiadakan. Aku tak mau kata. Pasal apa? Benda ni Allah tak suka. Allah tak suka aku cakap lagu ni. Allah tak suka aku buat lagu ni. Allah tak suka. Tinggalkan benda-benda yang tak disukai oleh Allah Ta'ala, membawa kehidupan kita ila ma yardahu, kepada apa yang Allah suka. Pasal apa buat lagu ni? Allah suka. Pasal apa nak susah-susah sangat bangun tahajud ni? Tidurlah dulu. Allah suka melihat hamba-Nya berdoa, bermunajat pada waktu tahajud. Pasal apa nak kena susah? Tak payahlah lebih-lebih. Kan? Subuh pun dah okey dah. Kan? Tapi dia korbankan diri dia, korbankan mengantuk dia sikit, bangun bermunajat pada waktu malam, walaupun nafsu dia tak mau. Dia tarik selimut, nafsu dia pula bagi tahu tarik balik. Kan? Dia tolak lagi selimut turun pada kaki, kaki dia kata jangan, sejuk, tarik balik. Dia tolak tu tak tertolak. Kan? Tapi dia tolak juga. Dia ambil wuduk, dia bangun solat 2 rakaat, munajat pada Allah. Pasal apa? Ila ma yardah. Dia nak pindah hidup dia. Dulu aku hidup dalam melakukan benda yang dia tak suka, lah ni aku nak hidup melakukan benda yang dia suka. Ini ciri-ciri orang yang bertaubat. Baik, yang ni kita boleh tengok lah, kita ni duk datang mana. Bukan orang duk datang mana. Tak, lepas ni bolehlah nak tengok kan, dia ni duk kata duk taubat, betul ke taubat? Bukan. Lepas ni bolehlah tengok kita ni duk kata kita taubat, betulkah kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu taala? Baik, antaranya ruju' ilaihi ba'dal mufaraqah. Kita kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah kita berpisah jauh dengan Allah Ta'ala. Selama ni setelah kita hidup jauh daripada Allah Ta'ala, kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak dekat diri dengan Allah Ta'ala? Macam mana nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Allah jawab dalam sepotong hadis kursi yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis kursi, ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Baginda Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sentiasalah hamba aku ini yataqarrabu ilayya, menghampiri aku, ilayya kepada aku, bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunat. Makna dengan ibadat. Kita kata kita nak mendekatkan diri dengan Allah, tapi ibadat malah baluk waliyat. Maka tak kena lah kan. Dan saya ni memanglah lah ni, usia-usia ni nak mendekatkan diri kepada Allah lah. Semayang belum lagi lah, duk ingat nak start. Bila nak start? Tak, saya kalau buat, kalau memang tak tinggal dah. Bila nak buat, tak ada nak buat, meninggal. Jangan tangguh. Itu adalah tipu daya syaitan. Apa saja perkara kebaikan rasa nak buat dan kita ukur ke dalam kemampuan, terus buat. Sebab apa? Bab kebaikan Allah sebut wasari'u ila maghfiratin. Dalam bab kebaikan Allah kata sari', bersegera, cepat-cepat buat. Bukan buat kelang kabut, segera mulakan buat. Saya ingat lepas ni nak try lah, nak cubalah nak buat semayang witir lah malam ni. Lepas ni nak buat lah. Lepas tu syaitan nanti kata pelan-pelan lah, nantilah kot. Kita tak boleh terkejut-terkejut buat lagu tu. Takut sakit terkejut. Kan masuk syurga terkejut-terkejut. Jangan tangguh.
Bila dalam hati dah datang, sebenarnya itu adalah jemputan Allah nak buat kebaikan. Sahut cepat-cepat. Rasa nak sedekah, sedekah. Jangan tunggu nak arwah baru nak sedekah. Kan? Rasa nak sedekah, sedekah. Seorang ulama muhaddis besar, tak silap saya Syah Wali Allah Ad-Dehlawi, satu hari dia nak masuk tandas, syaitan bisik pada hati dia untuk bersedekah. Dia dah masuk, dia keluar balik, dia sedekah dulu, dia masuk balik. Sebab syaitan ni ada kala dia buat lagu tu. Bila kita nak buat kebaikan, jangan tangguh. Lepas tu dia tak jadi. Rasa nak semayang sunat dan sebagainya, nak masuk tandas tu baru rasa. Kan? Duduk dalam tandas tu teringat, keluar lagi lupa. Dalam tandas tu dia duduk layan semayang tu lah, semayang ni lah, semayang. Kan? Dan tandas tak ada duduk fikir apa pun, cepat nak keluar. Tapi dia macam-macam ibadat dia buat. Dengan otak dia lah kan. Fikir sana, fikir ni. Keluar, rib. Lupa terus. Jadi kalau kita nak buat apa-apa segera. Bukanlah kata jangan masuk tandas kan. Buat dulu. Tak. Maksud dia, jangan tangguh. Buat kebaikan ni, jangan tangguh. Terasa dalam hati, Allah, aku dengan dia dah lama tak bercakap. Nak bercakap lah kan. Cepat segera angkat telefon. Assalamualaikum. Jangan tangguh. Nanti dululah atong strategi dulu. Macam mana kalau nak buat macam ni, macam mana. Jangan. Dia nanti bagi kalau nak telefon dia silap hari bulan lah. Kalau dia maki aku macam mana. Kan? Dia bagi takut. Selagi kalau tak apa, aku atong macam ni dulu. Jumpa dengan anak dia lah. Last kali ruyup lagu tu lah. Tak jadi, minta maaf. Jadi jangan tangguh benda kebaikan. Segera. Tanda taubat, kita kembali kepada Allah. Setelah kita jauh kepada Allah, kata kita ni ahli taubat, kita dah mula step untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semayang dulu, kita semayang. Dulu kita ni ahli semayang, bukan tak semayang. Dulu kita semayang cara kita. Sekarang kita mula melangkah, kita semayang cara yang Allah dan Rasul nak. Saya bukan tak semayang dulu, tapi semayang tapi ikut cara saya lah. Maksud cara saya tu apa dia? 5 rakaat ke? Oh taklah lagu tu kan. Saya bila senang saya semayang lah. Bila saya rasa malas tu, saya tengoklah lambat sikit lah. Oh Lani nak buat macam mana? Lani saya ubah. Saya ahli taubat macam mana? Saya buat cara yang Allah Rasul suka. Macam mana? Nabi suka. Nabi kata Allah suka. Salat fi waqtiha, pada awal waktu, pada waktu dia. Kalau semayang dulu cara aku, Lani cara Allah dan Rasul nak. Semayang awal waktu. Tak tangguh-tangguh. Tu dalam bab ibadat. Kita ubah cara hidup. Ini tanda kita telah melangkah ke arah menjadi ahli taubah, ahli taubat. Baik, kata Syekh lagi, ila ta'atihi ba'dal mukhalafati, faman raja'a 'anil mukhalafati khaufan min 'adzabillah fahuwa ta'ibun. Baik. Tanda-tanda juga dia ni orang yang bertaubat apa dia? Daripada dia ni kembali kepada Allah Ta'ala, kembali mentaati perintah Allah Ta'ala setelah dia melakukan perkara yang menyalahi perintah Allah Ta'ala. Makna dia, setelah dia buat dosa, dia patah balik kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berpatah balik kepada Allah Ta'ala setelah dia melakukan kesilapan, kesalahan, khilaf dengan Allah Ta'ala, dengan perintah Allah, setelah dia melakukan pelanggaran kepada perintah-perintah Allah kerana takut daripada azab Allah, maka dia ini juga adalah taibun, adalah orang yang bertaubat. Jadi orang yang buat dosa bukan kata orang yang tak taubat, tapi orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia buat dosa, dia banyak melanggar perintah Allah, lepas tu dia buat pula lagi. Taubat dah, lepas tu buat pula lagi. Taubat pula lagi. Berlaku berkali-kali. Tapi dia taubat ni kenapa? Dia taubat ni kepada Allah, kemudian dia taubat lagi, dia taubat lagi, dia taubat tu kenapa? Kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dia ni pun adalah di kalangan orang yang taib, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Moga Allah rezekikan kepada saya dan kita sama-sama bertaubat. Taubat yang ikhlas, betul-betul taubat kerana Allah Ta'ala. Baik, macam mana situasi satu orang hamba Allah ni,
dia meninggalkan dosa. Dia meninggalkan dosa setelah dia sangkut dengan dosa tersebut dan diketahui oleh orang ramai. Lepas tu dia kata dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Falau tarakahu li khawfin aw riya'in aw ghairi dhalika min al-aghradi allati li ghairillah lam yu'taddu bitarkihi. Kalaulah dia ni meninggalkan satu dosa kerana takut, kerana riya ataupun lain sebab, lain-lain sebab, bukan kerana Allah, maka yang tu tak dianggap sebagai taubat. Contoh kita bagi, dia ni duk tipu orang. Lah ni kan scammer cukup banyak. Kan, macam-macam jenis scam. Saya pun baru ni dia telefon daripada apa nama dia, SPRM. Tak duk pada SPRM. Hari tu kawan tu telefon ni, kami nak bawa kes ni ke mahkamah ni, cik ni tak tunggakan daripada wang Astro, tak bayar berapa banyak dah. Saya kata rumah saya TV pun tak ada, nak pakai Astro ke mana? Tipu pun pada-pada lah. Dah dia kata Astro me tunggakan ni nama cik ni, tak apalah tinggal bila nama tang tu kan. Ya Allah kan. Kalau kata radio ke apa kan tipu sangat lah. Dia berbual Astro tu nampak macam cantik lah, tapi dah rumah kita TV pun tak ada, macam mana Astro pula tipu-tipu. Ya Allah, manusia menipu hari ni kan. Ya Rabbi, banyak cerita kan tu kita pun tahu. Silap bulan kita pun kena kan. SPRM apa menatang lah, nak tiba-tiba SPRM kan buat kuliah masa. Tapi ini katakanlah dia buat benda yang salah tu, dia menipu orang berapa lama, yang tu ada kaitan dengan hak manusia, tak apa, dia buat salah benda tersebut, lepas tu diketahui oleh orang ramai, kemudian dia kata dia bertaubat, dan dia menangis sungguh-sungguh lah, menangis ni. Lepas tu dia sampai di masjid, dia menangis lah, tak tahu nak cerita. Ayak mata ni bertimba-timba. Menangis sungguh. Kepiah pun pakai sengit main masjid dah. Kan? Dengan kain plekat semua cantik comel lah. Baju telak melanggar, lawa dah kira. Kan? Tapi dia meninggalkan dosa tu. Tapi kenapa dia tinggalkan dosa? Kerana rasa malu kat orang. Dia menangis tu pasal apa? Kerana takut maruah dia ni tercalar. Lah, sedih tu. Macam mana saya boleh sangkut? Tak tahu, dia kata kat kawan saya. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh sangkut ni, orang boleh tahu ni. Menangis dia tu bukan takut pada Allah, malu kat orang. Apakah ini dikira sebagai taubat? Dikira tak benda ni? Yang ni tak dikira sebagai taubat, sebab li ghairillah, bukan kerana Allah. Maka yang ni bukan taubat. Dia duk buat kerja lama dah kan. Dululah lah ni tak ada dah punch card lah ni, kena pakai thumbprint kan. Dululah duk passing kat orang thumbprint ni, punch card kan. Tolong punch card aku. Pukul 4 dia dah balik, kena balik pukul 5, pukul 4 dia dah balik. Ada orang yang tolong berkhidmat dengan setia pada dia. Kan, tak tahu sangkut depa cek dah lama. Lepas tu keluar keputusan dia akan diberhentikan kerja. Dia pun taubat. Tok Sah nak cerita lah malam tu. Taubat sungguh, esok pagi ni menangis-nangis. Saya kata saya taubat lah, saya ada anak bini nak jaga ni. Tangisan dia tu kerana takut kena berhenti kerja, kerana duk fikir anak-anak apa nak makan lepas ni, bini aku apa nak makan lepas ni. Bukan kerana merasai menyesal atas kesilapan kesalahan dia. Apakah ni dikira taubat? Ni sah tak? Tangisan ayak mata dia bukan bertimba. Kalau penuh longgang depan surau ni pun tak diterima sebagai taubat, sebab li ghairillah, bukan kerana Allah. Taubat memang usul dia yang pertama, at-taubatu an-nadamu. Taubat ni kena ada menyesal. Tak ada menyesal, dia bukan taubat. Dia bukan nama dia taubat. Dia macam al-hajju al-arafah. Haji ni Arafah, tak ada Arafah tak ada haji. Macam itulah ibarat bagi bab taubat ni, nombor satu kena ada menyesal. Ni menyesal sikit pun tak ada. Menyesal bukan kena menangis. Ada orang yang dia tak boleh menangis, dia kena keras macam, tapi menyesal ni tak tahu nak cerita dalam hati dia.
Dan menangis tadi kita sebut contoh, bukan tentu lagi taubat. Ada orang dia memang senang menangis, seronok pun dia menangis, geli pun dia menangis, kira dia ni sawan tangis 24 jam menangis. Dia tengok orang seronok, Allah lama tak jumpa menangis kan. Mak dia masak cok kodok, lama tak masak pun dia menangis, sedih kan. Ada orang yang begitu kan. Jadi tangisan bukan satu-satunya, tapi ia adalah juga antara petanda. Yang kita maksud ni penyesalan dari dalam hati, bukan kat mulut. Allah, saya menyesal lah. Mulut tak jadi, sebab mulut ni dia cukup dahsyat. Lidah manusia tak bertulang kan. Mulut ni dia macam-macam. Yang kita duk cerita ni kaitan dengan hati. Hati dia kena rasa menyesal. Penyesalan tu sifat hati. Dari dalam hati dia rasa bersalah dengan Allah Ta'ala, dan dia rasa menyesal. Yang pertama, baik, ayyuqli'a anil ma'siyah. Pertama, dia rasa menyesal atas perbuatan dosa dia. Yang kedua, dia menanggalkan diri dia daripada maksiat tersebut. Dia kata dia taubat, dia duk tipu orang, tapi dia duk istiqamah tipu lagi, tapi taubat. Lepas taubat, sat lagi buat pula taubat, buat pula taubat, buat pula, maka itu bukan dia. Dia terlibat dengan pekerjaan yang haram, dengan perniagaan yang haram. Dia kata saya bertaubat benar-benar kepada Allah Ta'ala, tapi dia ada kat tempat tu lagi kan, kat tangan dia ada lagi botol. Saya memang taubat lah, benda ni semua khianat kehidupan saya. Sebelah tangan kanan dia duk pegang ni ini bukan taubat. Sambil melakukan dosa, dan dia kata dia menyesal, maka tak cukup. Syarat taubat dia tak sempurna. Dia mesti menanggalkan dosa. Maksud menanggalkan dosa bukan ambil tanggai buang kan, maksud dia tinggalkan dosa tu. Dia mesti tak ada di tempat tersebut, dia meninggalkan dosa tersebut, baru mama taubat. Dia ambil barang, dia tinggal dah menambil barang orang. Dia kata ke orang, dia tinggal dah kata ke orang. Apa saja dosa yang dia dok buat pada ketika tu, kalaulah dia bertaubat, syarat yang kedua, dia kena meninggalkan dosa yang tersebut. Baik, syarat yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ketiga, dia mestilah berazam bahawa dia takkan kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya. Lepas tu dalam hati dia kata, alah saya kalau kata tinggal selama-lamanya apa, esok dia buat balik macam mana cerita dia? Tak, kalau syarat dia tiga ni betul, dia dah azam tak mau buat dah, sampai kiamat aku tak mau buat, tapi esok terlaku lagi, bukan esok, tak sampai seminit terlaku lagi, taubat dia tetap sah. Kalau ada keazaman tu tak mau buat dah, dia menyesal kerana dia marah, dia kata ke orang perkataan yang kasar. Lepas tu dia menyesal sungguh-sungguh, dia bertaubat, dia rasa menyesal, dia tinggalkan dosa tu, dia tak kata dah, dia rasa dalam hati sedih, dia amat-amat dia menyesal, dia azam aku tak mau kata dah. Tiba ada lagi satu kaki mai perangai pula, dia marah pula. Dia dah reda dah, tak mau kata ke orang lah, astagfirullahalazim, tak mau kata. Tiba ada kaki mai pula ni, masuk mai, hang ni memanglah otak dah lah. Keluar dia pun keluar balik ayat segala mak nenek semua. Kawan sebelah dia kata, bukan hang taubat tadi kan, terima tak taubat dia nombor satu tadi. Kalau benar ada tiga syarat ni, diterima oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat dia nyatakan satu hari satu orang ni dia melakukan taubat 70 kali. Dia buat dosa 70 kali dan taubat 70 kali. Buat dosa taubat, buat dosa taubat, buat dosa taubat sekalipun, Allah tetap terima kalau cukup syarat ni. Tapi yang ni bukan satu tiket bukan satu tiket untuk dia kata kalau macam tu okey lah, line clear lah, boleh lah buat taubat, buat dosa ni kan. Sebab memang Allah terima, sebab kita tak tahu. Kita belajar tentang syarat-syarat di sisi Allah, kita tak tahu. Jadi dia bukan satu tiket untuk memberanikan kita untuk bertaubat. Sebab nanti kita akan bicarakan ada tiga keadaan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang melakukan dosa ni. Sebab tuan-tuan, siapa bagi jaminan kepada kita akan dapat taufik untuk bertaubat? Ada orang yang menangguhkan taubat. Bila kita kata wajib bertaubat, menangguhkan taubat, hukum dia haram. Banyak orang kita kata, ada orang kata dia, saya kira
nantilah saya bukan tak mau taubat, nantilah pelan-pelan. Nanti esok ni saya kalau taubat sekali, saya memang tinggal terus. Apa hukum orang yang kata lagu ni? Menangguhkan taubat. Saya memang ingat nak tinggal lah benda-benda ni semua. Bila nak tinggal? Nantilah. Hukum dia adalah haram. Sebab apa? Sebab tak ada jaminan untuk kita akan dapat taufik untuk taubat. Siapa bagi jaminan kat kita? Kata kita nanti taubat. Tak ada siapa bagi jaminan kat kita pun. Kata kita akan taubat. Nak bertaubat ni kena ada taufik pada Allah. Kalau Allah tak bagi taufik, tak taubat juga. Ada satu orang hamba Allah, zahir dia, hakikat dia kita serah kepada Allah Ta'ala. Zahir dia, saya kenal dia daripada dia muda, dia naik basikal. Bukan muda lah, masa tu pun dia tak berapa nak muda kan. Ketua tak berapa nak tua lagi. Naik basikal pergi ambil tikam nombor ekor. Istiqamah daripada dia boleh naik basikal sampai sakit kaki tak boleh naik basikal. Jalan kaki pula. Punya jauh dia jalan kaki, pi juga ambil nombor ekor. Sampai dah kaki nak jalan biasa pun tak boleh. Terseret-seret pun dia pergi ambil juga. Siapa bagi jaminan? Kita tak boleh hukum. Tak tahu dia punya keadaan kesudahan dia di sisi Allah. Kita tak tahu amalan soleh dia apa yang dia buat di sisi Allah. Kita tak nak kata ni, siapa bagi garanti kata kita akan dapat taufik untuk bertaubat kalau kita menangguhkan taubat hari ini? Untuk bertaubat ni kena ada taufik pada Allah. Allah kena pilih. Jadi dalam hati bila ada keinginan untuk bertaubat, itu jemputan Allah. Jangan kita tangguhkan. Dia pun dah azan. Dah terima jemputan lah tu. Jadi kerana tu tuan-tuan, hari ni yang kita sempat muzakarahkan hari ni tentang taubat dan 3 syarat taubat. InsyaAllah kita akan sambung selepas ni. Ada lagi syarat tambahan yang ditulis oleh para ulama' seperti Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyah, yang kadang-kadang kita kena tengok benda tersebut. Sebab apa? Kalau perkara tersebut tak berlaku, kadang kita tengok pasal apa dia duk berulang-ulang lagi dosa yang telah kita taubat. Kenapa berulang-ulang perkara tersebut berlaku? InsyaAllah kita akan muzakarahkan pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada apa soalan ke? Tak ada nah? Baik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah hati, minda dan pemikiran kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan Ar-Rahman, Engkau Tuhan Ar-Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Baginda Nabi telah menyatakan, ya Allah, dalam hadis baginda Nabi, ya Allah, bahawa rahmat-Mu mendahului kemurkaan-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu yang tersebut, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah hati, minda dan pemikiran kami, ya Allah. Kami mengaku kami banyak melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa, ya Allah. Ada saat dan ketika kami bersungguh-sungguh berazam untuk tidak melakukan kembali dosa yang telah kami buat, ya Allah. Namun nafsu, syaitan dan dunia telah menggoda kami, ya Allah. Lalu kami tersilap langkah melakukan dosa, ya Allah. Kami mengaku kami bersalah, ya Allah. Kami mengaku kami silap, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, kami banyak melakukan kesilapan, ya Allah. Kami banyak memungkiri janji-Mu, mengkhianati janji kami, ya Allah. Ampunkanlah
ampunkanlah semua dosa kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan belas kasihan-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami taufik untuk selalu bertaubat kepada-Mu ya Allah. Berilah kesungguhan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Berilah penyesalan yang amat mendalam pada kami ya Allah atas dosa yang telah kami lakukan. Jangan Kau jadikan kami manusia yang sombong ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah daripada ujub, riya, sum'ah, hasad, dengki dan sebagainya ya Allah, penyakit-penyakit hati. Ya Allah, berilah ikhlas pada perkataan, amalan dan perbuatan kami. Berilah ikhlas pada taubat kami ya Allah. Berilah taufik kepada kami untuk menangis, menitiskan air mata penyesalan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk kembali kepada-Mu dalam keadaan Kau menerima segala amalan kami ya Allah. Di saat dan ketika Kau nak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami layak untuk menjejakkan kaki kami ke dalam syurga-Mu wahai Allah. Pandanglah kami dengan pandangan belas kasihan-Mu yang tidak ada kesudahan ya wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.